Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pintar KDRI. Saya Fatin Nur Afiqah binti Musa dari Unit Bahasa Melayu 5 merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2022-2027 dari IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang mana kod kursus adalah BMMB 3213. Pada tugasan kali ini, saya diminta untuk menghasilkan satu bahan bantu mengajar BBM berbentuk digital yang mana menggunakan teknologi terkini dalam penghasilannya. Saya menghasilkan bahan bantu mengajar ini di bawah bimbingan Yang Mulia Tengku Nur Faizal bin Tengku Embong. Baiklah, sebelum kita melihat dan menelusuri dengan lebih mendalam BBM yang saya hasilkan, molek kiranya mari kita imbas kembali apakah yang didefinisikan sebagai bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar atau lebih dikenali sebagai BBM merujuk kepada segala kelengkapan yang digunakan oleh guru ataupun murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Pendek kata, bahan bantu mengajar BBM merujuk kepada instrumen ataupun alat yang digunakan oleh murid ataupun guru sebagai medium untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku teks semata-mata, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran termasuklah melibatkan panca indera dari segi melihat, mendengar, merasa, hidu dan sebagainya. Baiklah, selesai pada definisi BBM. Sekarang, mari kita lihat kepada BBM yang saya hasilkan pada tugasan 2 bagi subjek BMMB 3213. BBM yang saya hasilkan ini, saya namakan sebagai Jom Main Bingo. Saya menghasilkan BBM ini dengan menggunakan aplikasi Canva. Baiklah, kemahiran bahasa yang saya ketengahkan dalam BBM ini tertumpu pada kemahiran membaca bagi murid tahun 5. Di sini saya lampirkan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran yang mana standard kandungan dan standard pembelajaran saya ambil daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Baiklah, mari kita lihat kepada standard kandungan. Standard kandungan yang saya ambil adalah 2.2 iaitu membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Manakala standard pembelajaran adalah 2.2.1 iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Sekarang kita pergi kepada objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya menggariskan 3 perkara. Yang pertama, murid dapat membaca bahan bacaan yang dipaparkan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul serta lancar. Yang kedua, murid dapat memahami bahan bacaan yang dibaca. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan betul. Di sini, 3 objektif yang perlu dicapai. Saya ulang kembali. Yang pertama, murid dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul serta lancar. Yang kedua, murid dapat memahami konteks ataupun kandungan bahan bacaan yang dibaca. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Baiklah, sekarang kita pergi kepada arahan ataupun bagaimana kita hendak melaksanakan aktiviti menggunakan BBM ini. Yang pertama sekali adalah kad bernombor 1 hingga 25 akan diedarkan kepada murid-murid untuk disusun di atas meja masing-masing. Maksudnya di sini, guru akan menyediakan kad bernombor 1 hingga 25 seperti ini dan edarkan kepada murid-murid. Setiap murid akan menerima 25 kad berbentuk sebegini. Kemudian, murid akan diminta untuk menyusun kad berkenaan dalam bentuk segi 4 sama mengikut kreativiti masing-masing. Selepas itu, murid akan diberi arahan oleh guru untuk menyusun 25 kad yang diberi membentuk segi 4 sama. Maksudnya di sini, 5 kad akan disusun melintang dan 5 kad akan disusun menegak.
murid akan diminta untuk membaca teks yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru akan memastikan semua murid membaca teks ataupun contoh karangan yang dipaparkan di hadapan dengan sebutan dan intonasi yang tepat. Guru akan menggunakan aplikasi dengan izin online stopwatch untuk memilih nama murid secara rawak. Setelah murid selesai membaca, guru boleh menggunakan teknologi ataupun aplikasi terkini iaitu dengan izin online stopwatch, yang mana untuk memilih nama murid secara rawak untuk meneruskan aktiviti. Mari kita lihat kepada nota tambahan. Nota tambahan tersebut saya lampirkan gambar apa yang terdapat dalam online stopwatch. Di sini adalah magic hat yang mana guru perlu naraikan contoh ada 25 orang nama murid dan secara automatik aplikasi ini akan mengambil nama murid yang terpilih daripada topi berkenaan. Kemudian murid yang terpilih akan diberi peluang untuk memilih satu nombor daripada papan bingo yang dipaparkan. Maksudnya kat situ ada 25 nombor, murid akan diberi peluang untuk memilih satu nombor. Murid berkemungkinan menerima ganjaran ataupun perlu menjawab soalan yang diberikan. Dalam papan bingo itu saya lampirkan ganjaran, soalan dan juga murid dikendaki untuk kembali kepada papan bingo untuk memilih nombor lain kerana pada nombor berkenaan tiada soalan yang diberikan. Dan seterusnya, secara automatik murid memperoleh mata sekiranya soalan dapat dijawab dengan betul. Dan murid yang dapat menghabiskan perkataan bingo terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Baiklah, seterusnya saya lampirkan contoh karangan yang saya ambil daripada internet yang boleh kita gunakan dalam BBM ini. Tajuk karangan yang saya ambil adalah cara-cara menjadi murid cemerlang. Kenapa saya ambil tajuk ini? Kerana saya rasa tajuk ini sangat sinonim dan karangan ini sesuai untuk diketengahkan kepada murid-murid tahun 5. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada papan bingo. Agak-agaknya bagaimana kita nak guna papan bingo ni? Mudah aja. Di sini dapat kita lihat 25 jenis nombor yang ada pada papan bingo. Cara nak mainnya senang saja. Sebagai contoh, jika murid memilih nombor 24, kita hanya perlu tekan nombor 24 pada papan bingo tersebut. Dan kemudian kita akan dibawa kepada soalan. Contohnya di sini, saya cerakinkan perkataan dan meminta murid untuk menyusun huruf-huruf berkenaan untuk membentuk satu perkataan yang terdapat di dalam teks yang pernah dibaca sebelum ini. Dan apabila murid sudah berjaya menyusun untuk membentuk satu perkataan yang betul, guru boleh menekan tulisan jawapan ini dan secara automatik akan keluar jawapan sebenar, yang mana di sini murid dapat melihat sama ada jawapan mereka betul ataupun tidak. Dan untuk kembali kepada papan bingo, guru hanya perlu menekan tulisan kembali dan secara automatik akan kembali kepada papan bingo. Contoh lain, sekiranya murid memilih untuk menjawab soalan ataupun nombor 17. Di sini murid akan dibawa kepada satu ruang yang mana ditulis tiada soalan bagi nombor ini. Sila tekan butang kembali untuk meneruskan permainan. Jadinya guru hanya perlu tekan kembali dan secara automatik akan kembali kepada papan bingo. Contoh lain, jika murid memilih nombor 5. Di sini akan keluar kotak ganjaran yang mana murid akan menerima hadiah buku nota daripada guru. Dan guru hanya perlu menekan butang kembali dan seterusnya akan kembali kepada bingo. Selain itu, kita lihat pula kepada contoh lain. Okey, jika murid memilih nombor 7 misalnya, soalannya apakah yang didedahkan oleh guru ketika kelas tambahan? Contoh, kat sini ada dua jawapan, kiri dan kanan. Seandainya murid memilih jawapan sebelah kanan, maka akan keluar ucapan tahniah, anak murid cikgu bijak. Kenapa saya letak grafik tepuk tangan? Sebab sebagai tanda penghargaan kepada murid dapat menjawab dengan baik. Dan sekiranya murid menjawab dengan salah ataupun tidak tepat, maka akan keluar kenyataan salah dan cuba lagi.
Berikut merupakan cara menjadi murid cemerlang, kecuali dekat sini saya sediakan 4 jawapan. Di sini saya letak kecuali untuk melihat kepekaan murid ketika membaca soalan yang diberikan. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Di sini saya lampirkan 2 jenis kuis. Yang pertama dengan izin word wall dan yang kedua adalah quizzes. Kenapa saya letak kuis setelah kita melakukan aktiviti bermain papan bingo tadi? Aktiviti kuis ini adalah sebagai tambahan untuk memperkukuhkan lagi kemahiran membaca murid. Saya memilih aplikasi Wordwall dan juga Quizzes kerana kedua-dua aplikasi ini sesuai ataupun sangat sinonim digunakan dalam kalangan murid kerana ia mudah diakses dan mudah untuk murid menjawab soalan. Bagaimana cara nak guna quiz ni? Guru hanya perlu menekan saja gambar berkenaan dan secara automatik akan membawa guru dan murid-murid kepada ruang ataupun laman sesawang kepada kuis tersebut, dan di situ murid dapat terus menjawab soalan-soalan kuis yang ada. Seterusnya, saya ingin menyatakan ataupun mengupas tentang kelebihan BBM yang dihasilkan. Apa manfaat yang diperoleh daripada BBM ini? Ada 4 manfaat yang saya senaraikan. Yang pertama adalah guru dapat menilai tahap kemahiran membaca murid dari segi sebutan, intonasi, jeda dan juga kelancaran mereka ketika membaca. Maksudnya di sini, BBM yang dihasilkan ini bukan tanpa tujuan ataupun sekadar suka semata-mata, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menilai tahap kemahiran membaca murid berada di tahap mana, dari segi sebutan mereka, dari segi intonasi mereka, jeda mereka serta kelancaran mereka untuk membaca. Dan yang kedua, dapat mewujudkan pembelajaran aktif di dalam kelas yang menimbulkan keseronokan kepada murid. Kenapa saya kata BBM yang saya hasilkan ini akan mewujudkan pembelajaran aktif? Kerana BBM ini melibatkan semua murid. Semua murid terlibat dalam melaksanakan aktiviti menggunakan BBM ini. Dan seterusnya, BBM yang dihasilkan menggunakan aplikasi Canva serta Quizzes dan Wordwall ini menimbulkan keseronokan kerana kita sedia maklum bahawa peredaran zaman yang semakin canggih ini menimbulkan keseronokan kepada murid untuk lebih banyak menggunakan teknologi dalam pendidikan. Kebaikan ataupun kelebihan yang ketiga adalah input pengajaran dapat disampaikan dengan mudah dan efektif kepada murid. Kenapa saya cakap lebih mudah dan efektif? Kerana kita sudah ringkaskan input ataupun informasi pengajaran yang ingin kita sampaikan kepada murid dengan cara ringkas dan berkesan. Kita selitkan elemen permainan dalam aktiviti kita untuk menimbulkan minat murid itu untuk belajar dan memberikan perhatian sepenuhnya, dan seterusnya akan membawa kepada sesi pengajaran yang lebih efektif. Dan yang keempat, murid dapat mengasah minda mereka melalui soalan yang dijawab hasil daripada pembacaan yang dilakukan. Maksudnya di sini, setelah kita uji cara mereka baca dari segi intonasi dan sebagainya, kita juga selitkan elemen soalan dalam BBM kita yang mana kita dapat mempertingkatkan daya berfikir mereka. Maksudnya kita dapat menilai sama ada apa yang mereka baca itu mereka faham atau tak untuk mereka jawab dalam soalan yang diberikan. Baiklah, konklusi atau perumusan yang boleh saya lakukan hasil daripada BBM yang berjaya saya hasilkan adalah BBM sebenarnya sangat membantu guru dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam penghasilan BBM sangat-sangat penting pada era kini kerana kita sedia maklum bahawa dunia sedang mengalami ledakan teknologi yang pesat. Justru aplikasi seperti yang saya gunakan, Canva, Quizzes, Wordwall ataupun Kahoot dan sebagainya, banyak lagi aplikasi lain yang boleh kita gunakan untuk dijadikan sebagai BBM yang sangat efektif. Diharapkan BBM yang saya hasilkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dapat diguna pakai oleh guru-guru untuk diaplikasikan di dalam kelas ataupun bilik darjah kepada murid-murid agar ilmu yang disampaikan itu lekat di hati pelajar dan dapat
diguna pakai dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.